Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam channel ataupun video Horsepower TV. Jadi hari ini saya nak tunjukkan kepada korang semua satu kereta yang agak special. Kamera boleh pergi tunjuk. Kereta Lotus Esprit S4S tahun 1995. Kereta ni untuk makluman korang adalah kereta, kita boleh kategorikan kereta klasik dan juga kereta collector item. Kereta ni cuma dikeluarkan sebanyak 367 unit sahaja di seluruh dunia. Dan Alhamdulillah hari ni kita berasa sangat istimewa sebab kita dapat salah satu untuk kita review, untuk korang tengok dekat channel Horsepower TV. Kalau korang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan kereta ni, korang kena teruskan menonton video ini. Jangan pergi mana-mana. Stay tune guys. Baik, kita teruskan untuk review kereta Lotus Esprit S4S tahun 1995 ni. Ianya sangat popular dan very limited. Hanya orang-orang terkenal saja yang mampu untuk beli kereta ni. Salah seorangnya adalah Sharon Stone, iaitu pelakon Hollywood yang sangat popular ataupun terkenal pada masa tu. Jadi untuk makluman korang, kereta ni adalah kereta daripada Lotus. Lotus ni daripada Great Britain, England. Dan kalau korang tengok dia punya bentuk, memang macam Lamborghini Diablo. Mungkin pada zaman tu Lamborghini Diablo telah memulakan bentuk yang macam ni. Kemudian dia punya pesaing-pesaing pun ikut, Lotus pun ikut. Dan untuk makluman korang juga, Lotus kalau kita tengok Lotus model-model terbaru sekarang, dia kecil aja kan. Tapi untuk model yang ini sangat berbeza. Model ni besar, model ni besar. Lepas tu untuk makluman korang, kereta ni dilengkapi dengan enjin 2.2 liter yang menghasilkan horsepower setinggi 224 horsepower, Newton meter of torque lebih kurang 300 lebih. 0 to 100 tak sure berapa sebab kereta ni susah juga nak dapat info dia. Lepas tu dia punya dia punya lampu. Kalau korang tengok, lampu dia jenis yang pop up macam tu. Pada zaman-zaman tersebut, lampu pop up ni memang sangat popular. Mazda pun buat macam ni. Mazda Estina salah satunya, RX-7. Kereta ni untuk makluman korang adalah kereta pacuan roda belakang, ataupun rear wheel drive. Enjin dia duduk dekat belakang. So ni side mirror dia. Kalau kita tengok body kit dia dulu, side mirror dia macam tu. Alamak, side mirror dia kan. Kalau pada zaman sekarang kita tengok kereta ni macam, alah kereta apa ni, macam ni punya kualiti kan. Tapi ini bukan kereta biasa-biasa. Ini kereta collector guys. Jangan main-main guys, collector. Tengok dia punya sport rim dia 17 inci 2 piece. Lepas tu brake caliper pakai Brembo 6 port ke 4 port? 4 port. 4 port. Lepas tu ni dia punya body kit dia. Ni angin akan lalu daripada depan masuk sini, terus sejukkan dia punya enjin dekat dalam tu. Lepas tu ada spoiler juga untuk memberi tekanan kepada kereta ni bila dia bawa laju supaya kereta ni duduk aja dekat bawah. Dan mari kita tengok bahagian dalaman dia. So bahagian dalaman dia simple aja. Dia kemaskan dengan kemasan kayu dekat situ. So pada zaman tersebut untuk kemasan yang macam ni boleh dipanggil mewah. Mewah. Kemudian dalam dia meter fully analog. Lepas tu ada aircon. Lepas tu dia punya transmission adalah 5 kelajuan manual. Dan dia ada power window kereta ni. Walaupun tahun 1995 kereta ni pakai power window, dia punya adjust dekat tengah. Dan kereta ni dia punya dalaman dia fully leather. Memang nampak biasa je kereta ni. Kalau korang yang generasi X, Y tengok pun tak minat. Sebab ini kereta klasik, bukan kereta canggih zaman sekarang. Ni dia punya handbrake dia. So handbrake dia sangat special dekat sini. Macam tu je handbrake dia. Ni dia pakai, yang bestnya dia punya side mirror boleh adjust. Pada zaman tersebut kalau side mirror boleh adjust, kira canggih lah. 1995 Saya baru tingkatan 5 masa tu. Carol baru umur 4 tahun. 1995. Very rare kereta ni. Jadi saya nak cerita pasal
kelebihan kekurangan tu tak. Sebenarnya kita lebih kepada nak cerita kereta ni lebih kepada kereta yang sangat rare, kereta yang kolektor ya. Dan dia pakai antena Pro 2 MyV kat sini. Ada sunroof, ni sunroof dia. So sunroof untuk kereta zaman sekarang dia pakai taper glass, yang dulu dia pakai besi je. Dan kereta ni bukanlah kereta yang ada carbon fiber dan sebagainya. Kereta ni memang totally body dia besi. Dan sudah tentu kereta ni berat. Oh, boleh pula dia punya lampu boleh buka, sebelah tutup, sebelah buka. Dia boleh pilih-pilih lampu dia. Dia macam ucak je lah. Jadi kereta ni untuk makluman korang, sebenarnya untuk dijual jugalah, untuk dijual. Dan kalau korang rasa nak beli kereta ni berharga lebih kurang 300,000 plus berapa tak sure, you all kena call salesman di Top Automotive. So kereta ni sedia untuk dijual. Dan segmen kita pada kali ini juga, segmen video ditaja oleh Top Automotive. So kalau korang nak datang, korang boleh call Encik Nadim 012-501-5828. Jadi saya dah bercerita serba sedikit berkenaan dengan pandangan saya berkenaan dengan kereta ni. Kita nak dengar pula apa Carol cakap generasi XY untuk kereta ni. Jadi stay tune. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Horsepower TV version Carol. Okey, so yang ada dengan kita sekarang ni Esprit S4S. So kereta ni memang tak banyak unit dia lah. Dia kalau nak diceritakan, memang tak banyak unit dia dekat dunia. The whole worldwide dia cuma ada 367 unit sahaja, geng. Okey, wow, kuat gak exhaust dia. Okey, yang buat kereta ni rare memanglah kalau untuk generation Y, untuk budak-budak muda, kalau tengok nothing special lah pasal kereta ni, sebab kereta ni tahun lama kan. Tapi untuk tahun 1995, keluaran kereta sport car yang macam ni, macam Abang Syam kata ala-ala RX-7 punya lampu semua, yang kereta macam ni memang inilah diorang punya trend. Diorang tak pakai material carbon fiber ke, diorang tak ada nak pakai berkonsepkan yelah lightweight ke apa benda. Tapi untuk kereta tahun lama, horsepower 225 horsepower. So agak tinggi geng. Dia agak tinggi. Dia ikut konsep macam ala-ala Lamborghini, Diablo, Ferrari yang lama-lama kan. Okay, so sport rim dia pun tak besar, tapi masih lagi tahun 1995 dah pakai brake Brembo. Korang tengok brake disc brake dia pun dah macam tahun sekarang, sampai tahun sekarang pakai ni. Macam ada dekat GTR, NSX. Tapi yang herannya itulah, Supra tahun baru pun gagal buat disc brake macam ni, buat pakai disc brake murah. Okey, tahun 1995 ada okey, dia rendah. Okey tuan ni, cermin dia elektronik auto by the way geng. Sekali klik dia naik atas, free hand. Lepas tu korang boleh drive macam biasa lah. Okey, lampu dia boleh naik turun, itu dia punya special lah. Okey, okey. Dia start kejap. Kereta tahun lama kan. Meter bukan digital, klasik. Memang klasik. Kalau korang tengok RPM dia pun dah tak tentu arah. Dia berlantun-lantun. Dah ada meter boost dekat sini. Dah ada macam-macam lah. Jam dia ada. Jam pun ada geng. Jam dah ada RPM. Tengok ni, dia punya meter tahun 1995 dah ada sampai 260 km sejam. So kereta ni laju lah. Mungkin dia tak boleh cecah lah sampai 260. Tapi kalau dah meter sampai 260 ni untuk tahun kereta lama, so dia memang laju lah. Kereta ni memang laju. So memang rare. Okay, pintu dia berat, tak ringan. Dia tak macam pintu zaman sekarang. Dia besi. Okay, besi. Tingkap dia nipis. Memang dia punya frame pun nipis. Untuk leather seat apa semua kat dalam ni, masa zaman 1995 memang mewah. Okay, so engine dia dekat bahagian belakang ni lah.
2.2 sahaja, tapi dia boleh menghasilkan horsepower sebanyak 225 horsepower. So agak laju untuk kereta tahun yang lama macam ni. Untuk saya Generation Y, saya memberi satu respect yang tinggi lah kepada Lotus yang versi yang macam ni, sebab diorang all out. Untuk zaman dulu all out dapat 225 horsepower, so agak tinggi, so dia tak rendah jadi dengan tengoklah design dia, dengan ada aerodynamic tahun 1995 geng. 1995 dia diorang dah boleh ada idea nak buat macam ni. So kepada kereta-kereta yang baru tu, ambil lah pengajaran, all out lah sikit kalau nak buat kereta. Janganlah jadi macam Mustang kan. Okay, untuk kereta ni tak ada banyak sangat saya nak cerita, sebab in term of dia punya electric system apa semua kat dalam tu pun tak banyak sangat. Ya, ada cuma benda-benda basic lah, macam wiper, lampu. Okey, gear dia gunakan 5 kelajuan ataupun 5 speed manual. Cuma satu je yang saya kurang suka pasal kereta ni, sebabkan kereta ni tahun lama. Tadi saya dah bawa lah, tak jauh kereta ni saya bawa daripada sana ke sini, tak sampai 100 meter pun. Clutch dia azab dunia, orang kata, belum azab akhirat lagi kan. Azab dunia sebab terlampau keras. So engineering untuk pada ketika itu belum pandai lagi buat kedudukan clutch. Apa yang saya maksudkan, kalau cameraman boleh tengok kedudukan clutch tak center. Maksudnya okey, kaki bila kita nak tekan clutch, sepatutnya kaki okey. So ni pedal minyak. Pedal minyak sepatutnya belah kanan sikit, tapi diorang letak tempat ni. Okey, so kaki kanan korang terpaksa masuk ke belah kiri sikit. So ini brake semua rapat-rapat. Ni zaman dulu punya kereta lah. Kalau korang tengok kecil-kecil je pedal dia. Ini leg rest, tak adalah rest mana pun. Clutch dia sangat So clutch dia sangat keras sangat-sangat, dan kedudukan clutch yang kita nak tekan tu pun tak selesa sebab dia terlampau tegak So kalau korang nak reverse, korang kena tekan clutch. Nampak tak ni? Dia macam sistem Subaru, tarik dia tak selembut macam yang korang nampak Struggle sikit ke sana. Dengar bunyi klik, okey, dia dah masuk gear reverse. Gear reverse dia belah kiri, bukan ke kanan okey. So tarik balik, sakit tangan. Ni kedudukan N lah. Kalau nak masuk gear 1, tekan clutch. Nampak tu, bersungguh-sungguh tu tekan tu. Jadi engineering diorang tak berapa pandai lah. Untuk tahun 1995, kedudukan pedal apa semua ni diorang gagal buat. Tapi tak apa, tak ada masalah. Cuma masalah itu sajalah. Tapi kalau saya ada rezeki pun, saya takkan ambil kereta ni, sebab benda tu, satu tu je, slack dia, yang tu je, sakit kaki. Memang sakit kaki. Memang sakit kaki. Cuma tak banyak orang cerita dan explain pasal benda tu lah. Banyak orang explain pasal horsepower dia, pasal punya looks. Tapi saya tak nafikan look dia semua okey. Cuma bahagian clutch, pedal yang agak rapat tu yang menyusahkan kita nak bawa kereta ni. Lain-lain okey. So setiap kereta mesti ada kelemahan. Bagi tahu satu kereta yang perfect, tak ada. Kalau kecuali Velfire atau Alphard dapat buat 1000 horsepower, cornering cantik, itulah kereta perfect. Tapi tak ada kereta perfect dekat dunia ni. Tapi untuk overall, untuk kereta Lotus ni, saya suka. So dekat situ korang boleh tinggalkan pendapat korang. Adakah yang pernah, tapi saya tahu generation yang umur 30-an dan ke atas suka kereta ni. Bukan 30-an, umur dalam 30 dan ke atas banyak suka kereta ni. Mungkin diorang lebih tahu. Kalau korang yang tengah menonton video ni, boleh komen apa yang kami tak review ataupun terlepas cakap ataupun tak cakap. Korang boleh komen lah. Mungkin ada lagi kelebihan yang korang tahu, mungkin ada lagi kekurangan yang korang tahu. Alright, sebab korang lebih otai dari saya. Jadi semoga kita bertemu lagi di next video. InsyaAllah kita akan bawakan kereta yang lebih rare, lebih best, InsyaAllah. So jangan lupa like, komen, subscribe, komen muni-muni dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Khairul, dan ciao.